إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi ini, pagi Isnin yang ceria. Alhamdulillah kita berpagi-pagi dalam keadaan bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab baru, amanah baru pada minggu ini. Pada minggu yang penuh keceriaan ini, penuh kegembiraan. Kenapa gembira? Kerana semalam vaksin sudah sampai dan insya-Allah mudah-mudahan ada sinar di hujung terowong. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dan setiap hari kita sentiasa ucapkan kegembiraan itu. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Siapa di antara kalian yang memasuki pada waktu pagi dalam keadaan aman pada diri dia, sejahtera pada jasadnya, dan dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia diberi dunia dan pelbagai kenikmatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Begitu juga Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini dan berkata hadisun hasanun gharib. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam kuliah subuh pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian perbincangan ilmu yang bertajuk berkenaan dengan persaudaraan Islam dan hak-hak muslim. Masih lagi dalam tajuk hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan pagi ini hadis yang bernombor 35. 35 ini ialah persaudaraan Islam dan hak muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, harap-harap semua hari ini sihat sejahtera, dan kepada yang sembuh daripada kes COVID-19 juga, alhamdulillah kita perbanyakkan keinsafan kita kepada Allah SWT, dan yang belum dijangkiti waliyadzubillah supaya kita terlindung daripada kes ini, kerana semalam dilaporkan kes positif tinggi, ada 3,297 kes, menjadikan keseluruhan kes di Malaysia 283,599 kes. Walaupun di dunia ni dah hampir 100 juta, dah lebih 1 juta. Betulkan saya kalau saya silap lah. Dan kes sembuh ada 4,456, menjadikan keseluruhan yang pernah kena dan sembuh ialah ada 249,209 kes. Dan kita ucapkan juga takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan orang yang dicintai, yang disayangi. Semalam ada 5 kes kematian. Kita doakan Allah Ta'ala ampuni mereka, rahmati mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga bersama orang-orang yang syahid, kerana mereka ini wafat dalam keadaan wabak. Dan semalam yang dirawat di ICU pun ada 209 kes. Setakat ini semua jumlah kematian di Malaysia ni ada telah melebihi 1,000, ataupun lebih tepat 1,056 kes. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi untuk mengelakkan kita daripada terkena ataupun dapat melindungi kita semua, marilah kita sama-sama tidak meninggalkan seruan untuk vaksin, kerana ada yang meragukan
berkenaan dengan penggunaan vaksin ini. Ucapan kata-kata, tulisan-tulisan yang cuba menimbulkan keraguan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengoklah, vaksin ni bukan negara kita yang pertama. Dalam radio, dalam TV pun, kempen vaksin sekarang ni. Kita diberitahu kerajaan akan melaksanakan program imunisasi, dipanggil. Program imunisasi COVID-19. National Immunization. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bermula 24 Februari. Malam 21 kan. Mulai hari Rabu, Khamis, hari Rabu ni lah. Untuk yang pertama. Dan vaksin COVID-19 ini akan diberikan kepada 80% rakyat Malaysia. Populasi rakyat di negara kita. Ataupun kepada 26.5 juta penduduk. Tujuannya untuk membendung COVID-19. Namun, kita tahulah akan adalah dan sedang ada segelintir masyarakat yang ragu-ragu tentang usaha murni kerajaan ini. Kita diberitahu, dimaklumkan bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini mempunyai 3 fasa. Fasa pertama daripada 24 Februari sehingga April, melibatkan Barisan Harapan. Fasa kedua bermula daripada April hingga Ogos. Ini melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Dan fasa ketiga bermula Mei hingga Februari tahun depan. Ia tempoh setahun program imunisasi ini. Dia melibatkan semua golongan lah, bermula daripada yang berumur 18 tahun hingga ke atas. Dan semua orang mengharapkan negara kita ni dan seluruh dunia bebas daripada COVID-19. Sebenarnya kita pun dah tengok dah kesan COVID-19 ni besar kepada kesihatan, kepada ekonomi, kepada pendidikan, kepada norma hidup seharian kita. Dan kita diberitahu hingga ke hari ini belum ada lagi ubat untuk merawat COVID-19. Sembuh-sembuhlah Alhamdulillah. Tapi ubat tak ada. Maka vaksin ini adalah salah satu cara untuk sekarang ni, masa kini, untuk membendung COVID daripada terus merebak, terus merebak, terus menular. Jadi tujuan program imunisasi ini adalah untuk mewujudkan immunity kelompok, herd community. Immunity kelompok ni agar dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Dan sekiranya dapat, kalau berjaya, dapat menamatkanlah pandemik COVID-19 ini. Macam ada negara mana yang dah tamat? Ada negara yang negara tak payah buat apa-apa dah. Tak payah pakai mask, tak payah, boleh bebas ke mana-mana, boleh pergi ke sekolah dan sebagainya. Jadi itu penting. Dan kewujudan immunity kelompok ini memerlukan kerjasama daripada semua lapisan masyarakat. Ataupun dengan kata lain, apabila satu kelompok divaksinkan, maka kemungkinan mereka untuk dijangkiti COVID-19 ni amat tipis. Kita tak kata dia akan selamat, tapi kemungkinan amat tipis. Dan jika dalam komuniti ada individu yang positif COVID-19, maka COVID-19 tidak dapat disebar kepada mereka yang sudah divaksinkan. Dengan itu, COVID-19 ini tidak boleh tersebar dan dia akan mati. Dia akan terputus, dia akan mati begitu saja. Jadi kita sebagai rakyat ni, kalau ikut perspektif Islam, rakyat perlu taat dan patuh kepada kerajaan, kepada arahan, selagi mana dia satu kebaikan, dia bersifat kebajikan, kebaikan, manfaat dan bukan kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan juga kepada ulil amri dari kalangan kamu. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang beriman wajib mentaati perintah Allah dan Rasul dan ulil amri. Siapakah ulil amri? Ulil amri ni siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, ulil amri ni ialah ulama dan umara. Ulama
dan umara, pemerintah. Dalam konteks Malaysia hari ini, ulul amri ini merujuk kepada kerajaan dan ulama yang pakar dalam bidangnya. Ulama agama, mufti, ulama sains dan sebagainya lah. Jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Islam yang dianggotai oleh seluruh mufti dan ahli-ahli yang dilantik. Dulu pernah bersidang pada Disember, 3 Disember 2020. 2020 dulu. Dan telah buat keputusan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 ini adalah harus. Boleh. Dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Hukumnya harus, tapi kalau orang yang diwajibkan maka wajiblah. Maka kena ambil lah. Maksudnya wajib itu kalau buat dapat pahala lah. Dan seseorang itu perlu mentaati, mematuhi perintah ini kerana dia berbentuk kebaikan. Sama ada dia suka atau dia tak suka. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah. Fa idza amara bi ma'siyatin aw fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap orang Islam pada perkara yang dia suka ataupun dia benci, kecuali jika dia disuruh melakukan perkara maksiat. Dan apabila dia diperintahkan dengan perkara maksiat, pada ketika itu dia tidak perlu lagi dengar dan taat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, imunisasi COVID-19 ini bukan perkara maksiat. Ia perkara yang berbentuk kebaikan dan untuk menjaga kepentingan umum bagi membendung COVID-19. Jadi masyarakat ataupun saranan kerajaan ini perlu disokonglah oleh semua masyarakat. Mesti disokong dan didukung. Begitu juga di antara maqasid syariah. Tujuan ataupun matlamat, objektif agama ini dia nak menjaga agama. Dia menjaga 5 perkara. Antaranya menjaga agama. Hifzun nafsi. Hifzun nafs. Maka apabila menjaga nyawa tu wajib, maka vaksin COVID-19 juga menjadi wajib. Sebagaimana kaedah fiqh menyebut, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara wajib tidak akan sempurna melainkan dengan adanya. Dengannya. Maka dia akan jadi wajib. Macam kita nak solat, wajib berwuduk. Maka mengambil wuduk itu menjadi wajib. Maka asalnya wuduk itu sunat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga Islam melarang kita membawa mudarat ataupun memberi mudarat kepada orang lain. Hadis yang kita baca dalam hadis 40 juga yang kita baca sebelum ini, hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. La darara wa la dirara ni maksud tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membawa mudarat, hal yang memudaratkan. Jadi kita tahu COVID-19 ini membawa mudarat. Maka dia perlu dibendung penularannya. Dan semua pihak perlu menghalang mudarat COVID-19 ini daripada merebak ke dalam masyarakat. Jadi fungsi kerajaan ialah menjaga kemaslahatan. Menjaga maslahah rakyat. Mendatangkan manfaat kepada rakyat ataupun menghalang kemudaratan kepada rakyat. Dan perkara ini disebut dalam kaedah fiqh. Tasarruful imam ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah ke atas rakyat adalah berkait dengan maslahah. Jadi pelaksanaan COVID atau pelaksanaan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan memberi manfaat kepada rakyat bagi tujuan membendung COVID-19. Dan vaksin yang digunakan telah dipastikan halal dan insya-Allah tidak memudaratkan manusia. Rakyat perlu yakin terhadap usaha kerajaan dalam membendung COVID-19. Ada pemahaman tentang COVID-19 ini dan vaksin COVID-19 ini.
Kalau kita nak tahu, kita kena baca dan kita kena rujuk pada pakar perubatan yang memperakui supaya maklumat-maklumat yang kita baca, maklumat yang kita dengar daripada mana-mana pihak pun ada maklumat yang betul. Nak dapat maklumat yang betul itu, kita kena baca yang dikeluarkan oleh KKM lah, daripada kerajaan lah. Manakala persoalan hukum pula, kita perlu rujuk kepada ulama yang mahir dalam persoalan hukum. Jangan tanya orang ustaz yang bukan bidang. So, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kita tidak mengetahui, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita rujuk kepada orang yang bukan ahlinya, maka nanti kita akan percayalah cerita, macam-macam cerita lah. Cerita dongeng, cerita teori konspirasi yang kita tak ada nak sebut asasnya. Dan akhirnya, kalau kita terpercaya, kita akan hanyut. Hanyut dalam kegelapan tanpa kita menyedari bahawa kita tu dalam kegelapan. Tak adalah sebut sesat kan? Tak jumpa jalan. Tambahan lagi, kita ni hidup bermasyarakat. Dan imuniti kelompok ni terdapat kita wujudkan jika ada individu yang bersikap individualistik. Yang dia kata, tak apalah awak nak ambil vaksin, awak ambil. Saya tak nak. Kalau ada pemikiran, ada sikap sebegitu, dia lambat berjaya lah. Kita tahu Islam suruh kita hidup bersatu padu, terutama dalam kita orang yang pergi solat berjemaah ni, orang Islam ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin lain ni seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Dia saling kuat memperkuat. Atap disokong oleh tiang, disokong oleh pasak, kan? Dinding bergantung kepada tiang dan sebagainya. Jadi orang mukmin sama juga. Nabi SAW memperumpamakan syabbaka baina asabi'ahu. Nabi menyilang antara jari. Jadi kita saling kuat menguat. Jadi kuat. Jadi tuan-tuan, jadi program imunisasi ini adalah satu cara membendung COVID-19. Semoga usaha ini bertepatan dengan syariah dan juga maqasid syariah. Dan usaha ini perlu kerjasama semua pihak. Kita ingat kita orang Melayu ni di Melayu Islam lah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu mukadimahlah kepada hadis yang kita nak bincang pada hari ini. Hadisnya, hadis yang ke-35 ini berbunyi berkenaan dengan persaudaraan Islam dan hak muslim ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu lil-muslimi al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun maluhu ataupun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Okay, panjang hadis ni. Ya, hadis berkenaan dengan persaudaraan muslim. Hadis berkenaan dengan persaudaraan muslim yang diriwayatkan daripada al-Imam Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau saling dengki-mendengki, tipu menipu, benci membenci, belakang membelakangi antara satu sama lain. Janganlah sebagian kamu menjual barangan atas jualan orang lain. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim
adalah saudara bagi seorang Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya dalam kehinaan, membohonginya, la yakdzibuhu wa la yahqirhu, tidak boleh menghinanya. Dan Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Sambil Nabi menunjukkan ke dada baginda sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seorang itu mendapat keburukan apabila dia menghina saudaranya yang Muslim. Dan setiap orang Muslim ke atas Muslim itu haram darahnya, hartanya dan juga maruah dirinya. Jadi Muslimin dan Muslimat yang dikasihi sekalian, penting hadis ini untuk kita hidup bermasyarakat, untuk kita hidup bernegara. Hadis ini menganjurkan kepada kita satu cara hidup bermasyarakat yang semestinya akan membawa keharmonian hidup. Islam menganjurkan cara hidup yang mempamerkan keluhuran budi pekerti, mempamerkan kemuliaan akhlak. Umat Islam dilarang daripada saling hasad dengki, tipu menipu, benci membenci, pulau memulau. Kenapa? Kerana ini semua sifat buruk, sifat mazmumah. Sifat ini akan membawa kepada kerosakan, kepada huru-hara, kepada perpecahan, kepada pertelingkahan, kepada perbalahan dalam masyarakat. Dan masyarakat akan hancur sekiranya setiap anggota mempunyai sifat-sifat buruk seumpama ini. Sebagai contoh, Islam melarang seseorang memetun jual beli saudaranya. La yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Potong orang. Tak boleh. Sehinggalah saudaranya itu selesai membuat keputusan sama ada dia nak meneruskan jual beli tersebut ataupun membatalkannya. Orang tengah tawar-menawar, kita datang, saya berkenan, kita pun nak beli. Tak boleh. Potong macam tu, potong lain. Tapi bila jual beli dibatalkan, maka barulah kita boleh tawar-menawar untuk kita berurus niaga. Etika ini diajar dalam Islam. Tujuannya apa? Supaya menjaga hubungan persaudaraan sesama Muslim agar tidak timbul permusuhan akibat daripada perbuatan memotong urusan ataupun urus niaga orang lain. Begitu juga tidak boleh kita wala yakhtub, tidak boleh meminang di atas pinangan. Orang lain sedang berkenan pada seseorang wanita yang meminang, tak boleh kita pergi pinang orang tu yang sedang dipinang. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan berlaku permusuhan. Umat Islam juga digesa hidup sebagai hamba Allah yang bersaudara, terutama dalam menunaikan hak masing-masing, menunaikan hak saudaranya dengan sempurna. Dan di antara hak saudaranya ialah dia tidak boleh menzaliminya ataupun tidak boleh membiarkan saudaranya dihina. Tidak boleh membohongi saudaranya, apatah lagi mencerca ataupun menghina saudaranya. Jadi cukuplah seorang mukmin itu mendapat kecelakaan bila dia suka menghina saudaranya. Sibabul muslimi fusuq. Menghina, mencela orang Muslim itu adalah satu kefasikan, satu kejahatan, fusuk. Wa qitaluhu kufrun, dan juga memeranginya adalah satu kekufuran. Dan Nabi SAW menyebut at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ni tak nampak. Dia perkara tersembunyi. Dia tersimpan di dalam dada seseorang. Jadi dia bukannya perkara yang boleh kita dakwa. Kita dakwalah kita, saya bertakwa. Takwa tidak seharusnya didakwa-dakwa. Bahkan dia adalah perkara yang tersembunyi di dalam dada. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu membersihkan ataupun mensucikan diri kamu, kita dakwa diri kita bersih, kerana huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapakah yang bertakwa. Dan takwa itu boleh dikesan. Boleh dikesan berdasarkan amalan seseorang. Orang yang bertakwa ini dia akan buat perkara baik. Orang bertakwa ini dia akan menggambarkan, dia akan menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi kalau dia kata dia bertakwa, saya bertakwa, tapi
penampilan luarannya tidak menggambarkan ketakwaan itu, maka sekadar ucapan je lah takwa itu. Kerana orang yang bertakwa itu, apa yang ada di hati ini akan terzahir pada lidahnya, akan terjelma pada perbuatannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kalau kita tengok dalam hadis ini banyak larangan lah dan banyak arahan. Antaranya larangan daripada hasad dengki. Hasad dengki. Hasad dengki ini adalah penyakit. Penyakit. Disebut dalam hadis, dabba ilaikum da'ul umam. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Wal baghdha hiya al-haliqatu haliqatud din la haliqatus sya'r. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu. Afala unabbi'ukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Tentang larangan hasad dengki ini, la tahasadu, telah merebak kepada kamu satu penyakit umat sebelum kamu, iaitu sifat hasad dengki, sifat benci. Sifat benci ini adalah pencukur, al-haliqah, pencukur. Dia pencukur agama, bukan pencukur rambut. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang diri Nabi Muhammad itu berada dalam genggamannya, kamu tidak beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Adakah kamu mahu aku memberitahu kamu perkara yang kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam di antara kamu. Jadi Al-Imam Abu Daud meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah daripada Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanati, atau fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Atau qala al-ushb. Awaslah kamu daripada hasad. Sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan atau menghilangkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api, ataupun Nabi menyebut memakan rumput. Tengok, kalau musim panas sekarang ni, daun-daun berguguran, kan? Kita kumpul, sapu kumpul, kita petik api kat situ, seminit hangus. Dan kita tengok rumah pun boleh terbakar dalam 5 minit, hangus satu rumah. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa itu bahaya. Bahaya hasad dengki ini, dia akan memakan pahala kita, kebaikan kita, seperti mana api memakan kayu api yang kering. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Sayusibu ummati da'ul umam. Qalu ya Nabi Allah, wa ma da'ul umam? Qala al-asharru wal batar. Al-asharru wal batar. Wat-takathuru wat-tanafusu fid dunya. Wat-tabaghudhu wat-tahasudu. Hatta yakuna al-baghyu thumma al-haraj. Jadi umatku akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, apakah penyakit umat-umat terdahulu? Sabda Nabi, takabbur, membesar diri, sombong, angkuh, bermegah-megah, berlumba-lumba mendapatkan dunia, benci membenci, dengki mendengki, sehingga berlakulah melampauan dan kacau bilah. Kalau melampau dan akhirnya berlaku kacau bilah, huru-hara. Jadi hikmah Allah Ta'ala mengharamkan hasad dengki ini kerana dia merupakan suatu larangan, satu bantahan, satu penentangan terhadap Allah SWT. Orang yang dengki ini seolah-olah dia membatalkan perbuatan Allah dan menghilangkan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang lain. Orang yang dengki ini dia cuba nak hilangkan rezeki, nikmat yang Allah Ta'ala pinjamkan juga pada orang lain. Dia nak daripada orang tu dapat, baik dia tak dapat dan aku tak dapat, dia sama-sama tak dapat. Itu orang yang jahat, hasad. Abu Tayyib berkata, penghuni dunia yang paling zalim ialah pendengki. Pendengki kepada orang yang hidup dalam kenikmatan Allah SWT.
Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tapi kita kena ingat, kita juga diizinkan oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk berdengki, tapi dalam hal kebaikan. Bukan kita nak hilangkan nikmat pada orang lain, tapi kita nak jadi lebih baik daripada orang itu. Kalau kurnia itu berkaitan dengan agama, maka kita boleh berdengki. Nabi SAW mengharapkan untuk mati syahid di jalan Allah. Orang itu syahid, kita boleh nak syahid. Boleh. Dan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, La hasada illa ala thnatayn. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wan nahar. Wa rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-layli wan nahar. Tak boleh hasad dengki kecuali terhadap dua perkara. Seorang lelaki yang diberikan oleh Allah harta, lalu dengan harta itu dia menafkahkan siang dan malam. Boleh kita dengki pada orang yang kaya ni lah. Tujuannya untuk kita membantu orang lain juga. Begitu juga lelaki yang diberikan oleh Allah Al-Quran. Siang malam dia mengajar Al-Quran. Dia melaksanakan perintah Al-Quran. Maka kita pun dengki pada dia. Kita nak supaya kita diberikan ilmu untuk kita beramal seperti mana dia beramal juga. Inilah yang dipanggil ghibtah. Ghibtah untuk kebaikan. Ghibtah ni bercita-cita untuk mendapatkan nikmat tanpa iri hati dan tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang daripada orang yang memiliki nikmat. Banyak lagi contoh-contoh lain dan juga larangan-larangan lain seperti larangan an-najash. An-najash ni menipu lah. Contohnya, seorang dia meminta membeli satu barang dengan harga yang tinggi, bukan dengan tujuan untuk membelinya, tapi tujuan untuk memudaratkan orang lain. An-najash. Jadi hukumnya haram secara ijma' ke atas orang yang mengetahui larangan tersebut. Sama ada berlaku pakatan dengan penjual ataupun tidak. Biasanya ni kalau lelong lah, benda-benda lelong, ada orang bid, orang berani bid. Oh, yang kedua bid tu bukan untuk beli pun, tapi untuk up harga. Ini tujuannya untuk menipu. Jadi ini penipuan. Penipuan dan perdayaan, menipu daya. Jadi haram. Kerana Nabi SAW bersabda, Man ghasyana falaysa minna. Tidak boleh menipu. Siapa yang menipu, dia bukan dari kalangan kami. Seterusnya, banyaklah ayat Quran yang menyebut tentang perkara ini. Antaranya, wala yahiqul makru wala yahiqul makru sayyi'u illa bi'ahli. Rencana jahat itu tidak akan menipu selain orang yang merencanakannya sendiri. Dan jangan kamu saling tipu menipu, saling helah-menghelah dalam pergaulan sesama manusia, serta mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, panjanglah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat kebaikan kepada kita semua. Yang penting kita mestilah sentiasa mengajak manusia, orang yang kita sayangi, orang yang rapat dengan kita ke arah kebaikan. Kita mulakan dengan diri kita, anak-anak kita, pasangan kita, adik keluarga, sahabat handai, jiran-jiran, satu taman, satu masyarakat dan negara kita. Kerana tidak rugi orang mengajak ke arah kebaikan ini. Nabi SAW bersabda, Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Begitu juga orang yang mengajak kepada petunjuk, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti pahala orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat kebaikan kepada kita semua. Kita berdoa juga kepada Allah SWT supaya menurunkan hujan. Kerana dah lama dah hujan tak turun ni. Pupuk-pupuk dah kering. Jadi semoga Allah Ta'ala menurunkan hujan rahmat kepada kita, membawa segala dosa-dosa kita, membawa segala penyakit-penyakit yang ada, menghilangkan segala musibah yang ada di dalam negara kita dan seluruh negara umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك بعدد قطرات هذا المطر تفريجا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت. اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.